رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada pada tengah hari ini dalam bulan yang mulia, walaupun sudah berada pada hari-hari akhir kita dalam bulan Ramadan ni. Kita mohon pada Allah supaya dilimpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan duduk dalam majlis dan juga waktu yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita punya tazkirah ataupun durus Ramadan kita pada tengah hari ini, kita akan dengarkan satu hadis yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa inna Allah lan yamalla hatta tamullu wa kana yaqul ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qal. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maksud hadis ni, kata Aisyah, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal a'mali ma tutiqun, ambillah daripada amal-amal kebaikan ataupun amal saleh, ma tutiqun, apa yang kamu mampu. Fa innallaha lan yamalla hatta tamullu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak jemu untuk menilai amalan yang telah kamu ambil sehinggalah kamu rasa jemu ataupun bosan. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ahabbul amali ila Allah, amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu, ma dawama alaihi sahibuhu, yaitu amalan yang berterusan dilakukan oleh si pelaku tersebut, wa in qal, walaupun amalan itu dia hanya sedikit. Jadi hadis ni kita dengarkan pada tengah hari ini ialah untuk memberi sedikit pencerahan dan juga memberi sedikit suntikan semangat kepada kita yang berada di akhir-akhir Ramadan. Kerana kebanyakan manusia bila mana dia berada di akhir Ramadan, muslimin berada di akhir Ramadan, mereka sudah mulai kurang bersemangat, tidak bersungguh dah lagi untuk melakukan ibadah secergas awal Ramadan dulu. Jadi hadis-hadis ini dibacakan, tujuan dia untuk memberitahu bahawasanya Allah Azza wa Jalla tidak pernah lalai, akan tetapi manusia perasaannya, keinginannya ada turun naik. Cuma kita kena kawal turun naik perasaan tu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada kemuncaknya dan setiap kemuncak itu akan ada tempohnya. Maknanya setiap amalan yang kita buat ni sebagai anak Adam, dia akan ada waktu kita semangat, lepas pada tu kita akan kendur balik. Umum manusia macam tu. Cuma perasaan seperti ni kita kena kawal, sebab ianya akan menjadikan satu orang tu bila mana dia bosan, dia akan stop, berhenti buat amalan tu. Kadang-kadang dia berhenti sampai makan masa yang agak lama untuk dia buat balik. Jadi daripada bulan yang mulia ni dah banyak kita buat ibadah, daripada tadarus Al-Quran, kemudian kita qiyam, kemudian kita buat macam-macam, sedekah ke apa saja, infak. Kita kena pilih daripada mana-mana amalan ni untuk kita teruskannya di bulan yang lain. Sebab tu kalau kita tengok Nabi sebut dalam hadis ni, khudhu minal a'mal, ambillah apa-apa saja amalan yang kamu mampu. Apa saja amalan yang kita mampu kita ambil daripada amal kebaikan. Maknanya sini ialah fi'lun nawafil tatawwu'an, perkara-perkara sunat tambahan yang kita buat secara sukarela, teruskan pada bulan-bulan yang lain, supaya kita ni tidak menjadi sejenis orang yang bila mana beramal kita ada musim. Dan itu bukan tanda orang yang
baik dalam amal ibadah dia. Sebab itulah kalau kita tengok Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada tulis satu kitab nama dia Fiqhus Siyam. Dia ada tulis kitab berkenaan dengan fiqh puasa ni. Dan dia sebut di akhir kitab beliau, dia kata, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah menyembah Allah di bulan Ramadan sahaja, bulan Ramadan itu akan datang dan dia akan pergi. Dan barang siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla dan beramal kerana Allah, Allah Ta'ala itu hidup dan dia tidak pernah mati dan lalai untuk menilai amal kebaikan yang kita lakukan. Kata-kata beliau ni dia ambil daripada kata-kata Abu Bakar As-Siddiq ketika mana kewafatan Nabi. Kalau kita baca sirah, Abu Bakar dia tenangkan Umar Al-Khattab yang tak boleh terima kematian, kewafatan Nabi. Lalu dia bangun berkhutbah, beri peringatan kepada orang beriman di Madinah pada waktu tu supaya bersabar di atas musibah kewafatan Rasulullah ni. Dan dia telah sebut satu perkataan. Dia kata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadun qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah pun wafat. "Wa man kana ya'budu Allah," dan sesiapa yang menyembah Allah, Allah Ta'ala itu maha hidup dan dia tak pernah mati ataupun tak akan lalai daripada amal kebaikan yang dibuat oleh manusia. Okay. Jadi di akhir Ramadan ini, antara benda yang kita kena runsing, kita kena risau, ialah sejauh mana konsistennya kita menjaga momentum amal ibadah yang telah dibuat dalam bulan yang mulia ni. Sebab tu kalau kita tengok, antara perkara yang ditekankan dalam agama ni ialah istiqamah. Istiqamah ni dalam bahasa Melayu maksud dia konsisten. Antara ayat yang kita boleh jadikan panduan berkenaan dengan istiqamah dan konsisten ni ialah ayat daripada surah Hud ayat 112 dan juga ayat 113. Allah Ta'ala sebut pada dua ayat ni, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar." Dua ayat ni Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala kata fastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu, konsistenlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu, dan juga ajaklah orang yang bersama dengan kamu yang telah bertaubat, iaitu daripada kalangan muslimin yang bersama dengan Nabi yang telah bertaubat. Allah Ta'ala kata ajak sekali mereka ni untuk konsisten. Kemudian Allah Ta'ala sebut dua perkara yang mesti dijaga dan dijauhi, sempadan yang tak boleh dilanggar untuk menjaga kita ni sentiasa konsisten. Yang pertama kata Allah Ta'ala, wala tatghaw, jangan melampaui batas. Maknanya melampaui batas ataupun sikap melampaui batas ini ialah perkara yang boleh menghancurkan konsisten ataupun istiqamah. Bila mana kita nak buat ibadah, jangan kita buat ibadah tu banyak sangat pada satu masa sehingga kita letih, penat dan akhirnya kita tinggalkan ibadah tersebut. Ini ialah benda yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana Nabi suruh buang tali yang tergantung dalam masjid Nabi. Bila mana Nabi masuk masjid, Nabi tengok ada dua tali tergantung. Nabi tanya, ini tali siapa punya ataupun apa fungsi tali ini? Maka kata seorang sahabat, tali ini digunakan oleh satu orang perempuan yang melakukan qiyamul lail dalam masjid ni. Bila mana dia mengantuk, dia akan berpaut di tali ini waktu dia qiyam. Dia tak nak bagi dia jatuh waktu qiyam. Nabi kata, hulluh, buang tali ini dan beritahu pada perempuan tu kalau dia mengantuk, dia tidur, jangan dia bangun salat lagi. Maknanya kita perlu seimbangkan, jangan melampau. Sebab melampau ni dia akan mengganggu dan dia akan kacau konsisten kita. Itu yang pertama, sempadan yang pertama yang kita kena jaga. Yang kedua kata Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, kamu akan disambar oleh api neraka. Perkataan zalim di sini bukanlah khusus kepada zalimnya seorang pembesar atau penguasa. Sebab zalim secara umum maknanya ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita letakkan satu benda tu salah fungsi dia, itu zalim. Sebab tu zalim ni dia boleh kena pada semua orang, bukan hanya penguasa, hatta orang miskin, orang bawahan, dia terkena pada tempat kezaliman.
kalau dia buat benda yang tak betul. Kata Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kamu cenderung kepada orang zalim. Maksudnya sini, untuk satu orang tu dia konsisten, jangan dia duduk dalam persekitaran dekat dengan orang-orang yang memang jenis tak konsisten dalam ibadah. Sebab berkawan, bergaul rapat dengan orang-orang yang seperti ini akan memberi kesan kepada kita walau sedikit. Kita yang mungkin dah boleh ajar pujuk diri ni buat ibadah, tiba-tiba berkawan dengan orang yang kurang buat ibadah, walaupun kita kata kita kuat untuk berkawan dengan dia orang, kita rasa kita tak terpengaruh, tapi hakikatnya manusia sedikit pun dia akan terkena percikan orang sekeliling dia. Itu benda yang kita kena tahu dan benda yang kita kena sedar. Sebab berada dengan orang-orang yang memandang remeh kepada ibadah, tak bersungguh pada ibadah-ibadah sunat ni, dia akan menjadikan kita ni normal melihat benda tu. Sensitiviti kita kurang. Kemanisan ibadah tu mulai berkurang dan berkurang. Sebab tu satu nikmat bagi orang, bila mana dia jaga ibadah sunat, dia tertinggal, dia rasa tak kena walaupun benda tu sunat, itu ialah perasaan yang bagus yang perlu dijaga. Jangan kita rosakkan perasaan tu. Bila mana kita rosakkan perasaan tu, lama kelamaan kita nampak biasa dan akhirnya kita tinggalkan. Last sekali bila mana kita nak buat balik, dia akan rasa kepahitan dan berat untuk buat balik amalan tu. Jadi itu dua sempadan yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk menjaga konsisten dan juga istiqamah dalam melakukan ibadah atau melakukan amal saleh dalam hidup. Jadi berdasarkan hadis yang telah Nabi sebut tadi, Nabi kata, ahabbul a'mali ilallah, sebaik-baik amalan di sisi Allah ialah ma dawama sahibuhu, satu amalan yang konsistennya pelakunya buat. Maknanya walaupun sedikit. Dalam hadis Nabi sebut wa in qal, walaupun benda tu sikit. Tapi itulah yang lebih Tuhan suka dan paling Tuhan suka berbanding kita buat amalan satu-satu masa banyak tapi kita buat jarang-jarang dan terputus-putus amalan tu. Maknanya waktu kita rajin kita buat, waktu kita malas kita berhenti, dan boleh jadi waktu malas tu nak datang waktu rajin tu dia lama. Sebab kita dah langgar sempadan yang digariskan Quran, iaitu tatrau, jangan melampaui batas, wala tatrau. Jadi itulah benda yang kita boleh tengok dan benda yang kita kena fikirkan di akhir Ramadan ni, supaya Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ni kekuatan. Doa yang kita kena minta pada Allah Azza wa Jalla di akhir Ramadan ni, berikanlah kepada kita ni as-sabat. Sebab tu kalau kita tengok antara doa yang diajarkan oleh Nabi dalam riwayat Ibnu Hibban kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ni kalau kita tengok, dia antara sahabat Nabi yang agak slow. Cekap dia nak tangkap ilmu yang Nabi cakap, dia slow sikit. Beza dengan sahabat-sahabat lain, kalau Nabi sebut sesuatu dia cepat tangkap, sama ada doa ke amalan ke apa. Tapi Shaddad bin Aus ni dia slow sikit, sehingga dia mengadu pada Nabi. Lalu Nabi pun beritahu pada dia dalam satu hadis ni, Nabi kata, ya Shaddad, idza ra'aitan nas jama'a az-zahab wal waraq, atau kama qala, ketika mana kamu melihat manusia telah sibuk menghimpunkan emas dan perak, ijma' qalbaka ala hadha ad-du'a, himpunkan hati kamu di atas doa ini. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka thabat fi hadzal amr. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau berikan kepadaku konsisten, teguh di atas urusan ini. Walaupun duduk dalam kelas pengajian tak berapa faham macam orang lain, tapi duduk sentiasa ada, pasti akan ada kelebihan, pasti akan ada barakah yang Allah Azza wa Jalla ingin berikan. Walaupun amal kebaikan kita buat sikit, tapi buatlah, jangan terputus. Kerana boleh jadi amal yang sedikit itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, boleh jadi amal yang sedikit itulah menjadi sebab dan modal kita boleh masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla, mendapat keredaan dan juga balasannya yang terbaik. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya tazkirah ringkas durus Ramadan kita. Dan saya rasa ni yang terakhir untuk pengisian saya di bulan Ramadan ni. Lepas pada ni kalau ada kesempatan kita akan jumpa lagi pada lain kali yang akan datang. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.